Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah untuk kelas tutorial pada hari ini ataupun minggu ni saya sediakan satu video yang berkaitan dengan assignment. Okay, group assignment yang akan submit pada bulan 12 nanti kan. Okay, jadi perkara pertama adalah saya ingin tunjukkan beberapa contoh video yang telah disediakan oleh bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan. Jadi sahihlah Kementerian Kesihatan memberikan satu info yang valid dan yang sahih. Jadi kita refer terus kepada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia di mana saya telah sediakan beberapa contoh di YouTube yang mana nutritionist KKM ni telah sediakan. Okey, jom kita tengok satu persatu contoh-contoh yang telah disediakan. Hai, saya Nutritionist Zaiza dari Kementerian Kesihatan Malaysia ingin membawa anda mengenai panduan pemakanan bagi mencegah anemia semasa hamil. Anemia adalah keadaan di mana kepekatan hemoglobin di dalam sel darah merah adalah rendah. Anda mengenalinya sebagai satu masalah kurang darah semasa hamil. Ia boleh dikesan dalam kalangan wanita hamil jika paras hemoglobin dalam sel darah merah kurang daripada 11 gram per desiliter. Anemia disebabkan masalah kekurangan zat besi merupakan anemia yang biasa berlaku dalam kalangan ibu hamil. Anemia kekurangan zat besi atau iron deficiency anemia IDA berlaku apabila zat besi tidak mencukupi untuk menghasilkan hemoglobin dalam sel darah merah. Semasa hamil, wanita lebih mudah mendapat masalah ini kerana bekalan zat besi yang diperlukan adalah lebih tinggi bagi menampung penghasilan sel darah merah untuk keperluan ibu dan bayi dalam kandungan. Antara kesan anemia adalah cepat penat semasa melakukan aktiviti harian dan boleh menjejaskan produktiviti kerja. Kesan lain, wajah wanita hamil akan kelihatan pucat dan tidak bermain. Wanita hamil dengan masalah anemia juga berisiko mengalami keguguran, tumpah darah dan melahirkan bayi pramatang atau bayi kurang berat lahir. Anemia juga boleh menjejaskan perkembangan fizikal dan kognitif bayi yang bakal dilahirkan. Seterusnya, bayi berisiko untuk mudah jatuh sakit dan mengalami pembesaran terbantut. Anemia yang tidak dirawat akan memberi kesan jangka panjang seperti sistem imuniti badan yang rendah dan prestasi pembelajaran terjejas semasa kanak-kanak, remaja sehinggalah dewasa. Kitaran ini akan berterusan sekiranya tiada langkah pencegahan dan rawatan anemia dilakukan. Di sini saya kongsikan 5 panduan asas pemakanan bagi mencegah anemia semasa hamil. Pertama, makan makanan yang seimbang, berkhasiat, pelbagai dan mencukupi merangkumi 5 kumpulan makanan berdasarkan piramid makanan Malaysia. Gunakan konsep pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh untuk merancang pengambilan hidangan makan utama. Yang kedua, tingkatkan pengambilan makanan kaya zat besi. Makanan kaya zat besi boleh didapati daripada semua haiwan seperti daging, hati, ikan seperti ikan cencaru, ikan tenggiri, ikan kembung atau ikan air. Semua haiwan yang lain turut termasuk lalak, kerang dan juga telur. Semua tumbuhan juga kaya dengan kandungan zat besi. Contohnya adalah seperti sayur kangkung, bayam, berial, pucuk paku, maman, bawang besar dan tauge. Ulam-ulaman tempatan seperti pegaga gajah dan ulam raja juga kaya dengan zat besi. Anda disarankan untuk mengambil makanan kaya zat besi ini setiap hari. Panduan ketiga adalah makan makanan yang dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Caranya, ambil makanan yang kaya dengan vitamin C seperti jambu batu, buah sitrus seperti limau semasa mengambil hidangan utama. Contohnya, makan jambu batu atau minum air limau tanpa gula semasa makan tengah hari. Pilihan lain, ambil ikan cencaru bakar dengan air asam berahan limau sebagai minum. Gabungkan juga makanan kaya zat besi daripada semua haiwan bersama tumbuhan pada waktu makan yang sama atau dalam satu masakan bagi penyerapan zat besi yang lebih baik.
Contohnya, masak sayur bersama dengan daging atau ikan bilis sebagai perencah. Yang keempat, jarakkan pengambilan makanan berasaskan pijuin penuh ke kacang, legium dan susu untuk tempoh 1 hingga 2 jam sebelum atau selepas mengambil hidangan utama. Makanan ini mengandungi fitate dan kalsium yang perlu dijarakkan pengambilannya untuk penyerapan zat besi yang lebih baik. Yang kelima, elakkan pengambilan minuman yang boleh menghalang penyerapan zat besi. Tahukah anda minuman yang menjadi kegemaran wanita masa kini seperti kopi, teh dan minuman berkarbonat mengandungi kafein dan tenin yang boleh menghalang penyerapan zat besi ke dalam tubuh? Justru itu, elakkan pengambilan minuman ini semasa hamil dan gantikan dengan minuman yang lebih sihat seperti air kosong atau jus buah-buahan tanpa gula. Anda juga perlu mengambil suplemen zat besi sebagai tambahan bagi menampung keperluan semasa hamil atas nasihat doktor. Ambil suplemen zat besi bersama air kosong atau jus limau tanpa gula. Elakkan pengambilan bersama teh atau kopi bagi memastikan penyerapan zat besi yang optimum. Sekian sahaja daripada saya. Pastikan anda mengamalkan semua perkongsian ini untuk mencegah anemia semasa hamil. Wanita sihat melahirkan generasi sihat. Saya Nutritionist Zaiza dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Layari platform berikut bagi mendapatkan maklumat lanjut dan semestinya sahih. Okey, jadi itu tadi merupakan salah satu daripada YouTube yang telah dihasilkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi YouTube ataupun presentation yang you all perlu buat video, yang you all perlu buat lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Sebabnya satu, maklumat perlu tepat. Dua, duration dia kata kurang daripada 3 minit kan. Tadi lebih daripada 3 minit. So bagi you all 3 minit lah 3 minit. Yang ketiga, maklumat tu kena sahih. Jadi apa yang boleh saya cadangkan di sini adalah semasa sebelum menyediakan video, you all boleh sediakan dulu skrip. Skrip ataupun storyboard. Storyboard ni nanti saya akan sharekan juga apakah contoh-contoh storyboard. Storyboard. Okey, sebagaimana you all punya rakan ni ada bagi saya untuk semak skrip ya. Jadi saya ucapkan tahniah dan di atas effort yang telah ditunjukkan. Jadi kat sini ni merupakan salah satu pada skrip Jagalah Badan Jagalah Badan. So dia ada pengenalan kat sini. Assalamualaikum, hari ini kami membentangkan video. Okey, sebenarnya yang ni sama ada bebas sama ada you all nak tulis bagaimana begini ataupun terus kepada content video sebagaimana contoh tadilah. Okey, jadi yang saya boleh sharekan juga di sini adalah okey, ni saya jadikan sebagai contoh lah ya. Jadi sebagai contoh, jadi kepada Syafiq, Halim, Nur Farah ni kan dia kata mengikut kajian yang dijalankan oleh Syafiq, Halim, Nur Farah pada tahun 2019. It's okay sebabnya latest jugalah kan 2019. Cuma satu lagi di sini Malaysia disenaraikan sebagai negara Asia yang mempunyai kadar obesiti paling tinggi, tapi bila dibaca kat sini adalah pada tahun 2013. Okey, sebenarnya kita ada latest data iaitu pada tahun 2019. Jadi saya nyatakan kat sini mohon untuk mendapatkan data yang lebih terkini Jadi saya nyatakan rujuk pada NHMS 2019. So kena rujuk pada mana link yang saya sharekan kat sini supaya data dalam you all punya video tu lebih terkini 2013 tu mungkin yang dah lama. So kita ada lagi yang terkini. Okey. Lepas tu yang lain tu saya betulkan ayat lah. Ayat beberapa ayat semua. Jadi contohnya lagi, jadi macam kat sini bermain badminton dalam 30 minit boleh bakar 160 kalori. So kalau mula betul ni daripada sumber yang mana? Sebenarnya kita bercakap dan juga kita buat video, dia kena ada sync lah, synchronize dan data tu perlu tepat. So ada sumber daripada mana kita rujuk. Okay, jadi yang ni good kan? MyFitnessPal, Health, Body Fast, application apa semua yang digunakan. Okay, yang tu pun nanti saya check satu persatu. Yang ni saya baru tengok beberapa lah Okay, satu lagi contoh yang saya boleh berikan kat sini. Okey, ni ada ayat Quran apa semua ni. It's good Jadi ini adalah contoh-contoh dia. Cuma saya mungkin dapatkan sikit teguran di kat sini. Ada data yang tidak tepat tidak tepat. Okey.
contoh kat sini, memperbanyakkan minum air mineral. Bukan air mineral. Bukan air mineral lah, air kosong. Okey, air kosong. Jadi mungkin yang ni okey, it's okay. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 atau 9 gelas. Jadi kalau ikut Food Pyramid Malaysia, 8 ke 9 gelas ni betul ke? Okey, kena check balik. Sebenarnya 6 ke 8 gelas 6 ke 8 gelas. Tapi kalau dalam cuaca panas, kita digalakkan minum air lebih. Jadi yang ni, kalau ikutkan yang ni adalah berkait dengan apa? Berkait dengan jaga badan. So mungkin bila kata jaga badan, kita nak kaitkan dengan apa? Dengan kadar obesiti, dengan kadar berat yang berlebihan, dan juga mungkin bagi golongan remaja, dia ada satu stigma untuk rasa diri dia tu tak nak gemuk kan. So dia ada juga masalah tak boleh nak jaga badan ni, menyebabkan dia kekurangan zat makanan ataupun kurang berat badan. Okey, jadi yang tu pun boleh sentuh sikit sebanyak lah. Okey, jadi bagus sangat ni, come out dengan skrip dulu bagi saya semak ke, ataupun kena nyatakan kalau misalnya kata tak tahulah, mungkin tak nak bagi doktor semak tapi nak terus buat video, tapi come out dengan storyboard. Okey, jadi saya boleh tunjukkan salah satu daripada storyboard yang saya pernah buat. Storyboard. Okey, yang ni storyboard video korporat untuk level FHPK saya pernah buat. Okey, tengok kat sini. Okey, draft storyboard ni kan, intro dia, sejarah penubuhan, lepas tu skrip dia apa, lepas tu details dia, lokasi di mana, tunjuk gambar apa. Jadi saya come out dengan storyboard ni dululah. Jadi storyboard ni saya come out dengan shooting dengan dengan dekan, lepas tu gambar apa yang saya nak masukkan kat sini. Okey, bila perkataan ni apa yang akan ada? Bila sebut perkataan ni apa gambar yang akan ada? Okey, jadi semua tu perlu ada storyboard. Okey, jadi saya akan sharekan contoh storyboard template ni. Jadi you all boleh letak dulu storyboard, boleh buat dulu storyboard ni. Kalau misalnya kata tak confident nak tunjuk kat saya sama ada data tu betul ataupun tak, saya setuju pun ataupun tak, okey, saya persilakan. Jadi saya mengharapkan akan ada 13 video. 13 video akan sampai kepada saya, sebelum diterbitkan. Maksudnya sama ada nak letak apa, nak bagi saya tengok dulu storyboard, ataupun just draft untuk video tu untuk saya komen dulu. Nanti dah betul-betul complete, betul-betul puas hati, baru kita upload ke YouTube, dan link YouTube tu nanti kita boleh submit kepada sekretariat. Okey. Jadi okey, saya harap itu jelas. Okey, sebenarnya di course di campus juga saya telah letakkan dia punya link, contoh satu group project ni, nama poster tu apa kriteria dia. Lepas tu saya juga telah letakkan link inisiatif HER, di mana you all boleh tengok kat situ apakah yang dimaksudkan dengan HER, HER. Lepas tu saya pun ada buat satu group project briefing hari tu, dalam bentuk YouTube juga. Jadi you all boleh tengok kat sini. Ini adalah saya letakkan video. Kalau misalnya kata kat sini, saya letakkan link. Di sini ada YouTube berkaitan dengan pemakanan sihat wanita, ataupun lebih kepada HER tadilah. Okey. Dan seterusnya saya ada letakkan di sini adalah contoh video advocacy daripada bahagian pemakanan. Okey, yang ni saya kena edit nama dia, bahagian pemakanan. Okey, dia akan terus kepada sini, you all buka nanti. Tadi saya ambil berkaitan dengan anemia. Saya tahu di antara you all ada dapat anemia kan. Jadi bolehlah sikit sebanyak lebih kurang pada video yang telah saya tunjukkan contoh tadi. Okey, ataupun banyak lagi kat sini kan. Ada yang buat dalam bentuk Coloterosnah dan Ayub. Macam-macam kreativiti lah yang you all boleh gunakan. Okey, dalam masa 3 minit atau 4 minit lebih sikit macam tu. Okey, kalau misalnya kata tak nak introduce one by one ahli group pun okey. Cuma mention dekat tajuk tu, tajuk apa. Jadi saya boleh refer kepada kepada link yang saya telah berikan sebelum ni. Okey, jadi jom kita tengok sekali lagi apakah ini Coloterosnah ni.
1 minit 15 saat je dia video dia. Abang tahu tak? Kedai ni famous tau. Air 3 layer dia tu dengarnya sedap. Amboi, kalau tang makan minum, cepat aja ajak abang pergi ya. Mestilah. Saya nak order air yang viral tu. Awak ni, confirm air tu manis. Ingat, kita ni makin berumur. Kesihatan kena jaga. Banyak pasien abang yang muda-muda lagi dah berpenyakit. Yelah bang. Kalau macam tu, saya order air teh-o tanpa gula ajalah. Itu yang terbaik. Kalau nak juga air manis, minta kat orang 1 sudu teh saja dah cukup. Kurang lebih baik. Kalau tak ada, lagi terbaik. Saya dah agak dah abang nak cakap macam tu. Kak, saya nak order ni. Air teh-o tanpa gula 1. Air kosong 1. Hehehe, macam tu lah isteri abang. Okey, kalau tengok kat situ macam-macam contoh boleh kan? Okey, jadi yang tu pun boleh lah kan, asalkan ada maklumat yang nak disampaikan, maklumat tu tepat dan sebagainya. Okey, jadi saya pulangkan semula kepada you all bagaimana nak buat untuk video tu. Boleh rujuk saya untuk maklumat-maklumat lanjut. Okey, jadi kesimpulannya kat sini, apa yang you all perlu buat sekarang adalah untuk video ni, satu, come up dengan skrip ataupun storyboard yang akan saya sharekan di eCampus. Yang kedua, kalau misalnya kata tak confident dengan data ataupun skrip tersebut, boleh refer kepada saya. Yang ketiganya, bila dah confident, dah settle, dah betul, dah valid info-info yang ada, so dah boleh start untuk create video tu. Yang seterusnya, yang keempat, dah ada draft video, boleh tunjuk juga kepada saya sama ada apa lagi yang perlu ditambah baik sebelum kita upload ke YouTube. Bila dah upload kepada YouTube tu, link tu dah ada, dah boleh submit kepada sekretariat mengikut pada apa yang telah sekretariat minta di dalam eCampus sebelum ni. Okey, jadi saya rasa itu je untuk hari ni. Hopefully you all dapat siapkan. Sebab apa? Sebab dalam masa terdekat ni juga saya akan briefing berkaitan dengan assignment, individu assignment, dan juga beberapa tajuk yang akan masuk ke dalam peperiksaan akhir. Okey, jadi dengan masa yang saya ada lagi ni, okey, saya go through dulu apa yang dah kita belajar. Yang pertama, kita dah belajar berkaitan dengan introduction, ada yang berkaitan dengan energy. Yang seterusnya kita dah juga, saya pernah sentuh berkaitan dengan food pyramid, MDG, Malaysian Dietary MDG, Malaysian Dietary Guideline. Saya dah sentuh beberapa kali, beberapa slide juga. Dan dekat sini pun saya ada upload food pyramid. Food pyramid saya akan ada upload perbezaan antara food pyramid ni, apakah healthy plate pun saya dah maklumkan kat sini. Okey, jadi seterusnya kita pernah belajar berkaitan dengan protein dan asid amino acid. Kat sini nanti saya belum buat video untuk protein. Mana yang tak join kelas kita itu, sekejap lagi saya akan siapkan. Dan seterusnya kita dah belajar juga, kita akan belajar berkaitan dengan nanti untuk yang last nanti adalah lipid. Okey, salah satu daripada satu lagi yang akan karbohidrat dah belajar minggu lepas, dan satu lagi adalah lipid. Okey, ni antara tajuk-tajuk yang akan masuk periksa, topik-topik yang akan masuk periksa. Jadi satu je lagi yang akan masuk periksa yang belum saya sentuh, iaitu lipid. Okey, iaitu lipid. Dan seterusnya nanti fokuskan kepada tajuk-tajuk ini sahaja untuk you all study sebelum masa exam. Bukan kata subjek lain tak, topik lain tak penting, tapi topik lain saya akan cuba untuk memudahkan pemahaman you all dalam bentuk role play, ataupun nanti kita pergi ke shopping mall ke untuk baca label dan sebagainya. Okey, harapnya semua jelas. Okey, jadi untuk minggu ni itu saja. Terima kasih atas komitmen. Terima kasih kerana sudi untuk buka video ni.
dan wish you all the best. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.